Kita tengok test 10 hukum gas. Okay, ada 7 soalan kesemuanya yang sukar lah, ramai tak ada jawab. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay, antara berikut yang manakah tidak berubah apabila bekas tersebut dimampatkan, dimampatkan di sini. Maksudnya dia diturunkan, kalau asalnya dekat sini kan, dia diturunkan sampai sinilah. 1, 2, nombor 2 ni. Okay. Sekarang ni kita tahu bahawa dalam hukum gas ini kan, dia ada 4 kuantiti fizik yang berubah ni. Okay. Dan saling berkait lah. Pertama suhu, yang kedua tekanan, yang ketiga isi padu, yang keempat ni jisim. Jisim ni memang akan tetap je. Okay. So perkaitan ini dia mengaitkan dengan hukum-hukum lah. So ada 3, hukum Boyle, hukum Charles dan juga hukum tekanan. Okey, so jawapannya kalau dah jisim tetap, jawapannya A lah kan. A lah jawapannya. Okey. Ketumpatan ni kalau dia diturun kat titik nombor 2 ni kan, dia punya bekasnya makin kecil, so dia lebih tumpat. Tekanan, bila dia dapat pelanggaran molekulnya dengan dinding ni, dia makin cepat lah kan, dia makin kerap berlaku, maka tekanan akan bertambah. Jarak antara molekul mestilah berkurang juga. So jawapannya adalah A. Okay, soalan nombor 6. Okay. Apabila tiba di permukaan, isi padu menjadi 1.6. Okay. Ini dia menggunakan kalau ikutnya ini adalah pressure in liquid, tekanan dalam cecair, P cecair, tekanan dalam cecair kita tahu bahawa dia adalah formulanya adalah rho H diarahkan dengan G, ketumpatan diarahkan dengan dalam diarahkan dengan gravity. Okay. So ini dalam unit Pascal lah kan. So kita ada unit lagi dalam unit metai. Okay. Metai ni maksudnya kita ambil je berapa. Kalau contohnya dalamnya 1 meter kan, so maksudnya dia punya tekanan dia adalah 1 metai. So ini kita sebut dia adalah tekanan dalam cecair. So dia ada 2 perkataan, tekanan dalam cecair, yang satu lagi adalah tekanan pada titik. Pada tekanan pada titik. Okay. Contohnya misal kata titik ni titik A, ini titik B. Kalau soalan dia kata tekanan dalam cecair pada titik A kan, kita hanya guna formula ni lah, rho Hg je. Tapi kalau tekanan pada titik A, beza tu, tekanan dalam cecair pada titik A. Okay. Kita terus ambil kedalaman ni saja. Tapi kalau kita tekanan dalam cecair, bukan. Kalau kita kata tekanan pada titik A saja, kan, rho Hg ni kita kena tambahkan dengan P atmosfera. Baru dapat tekanan pada titik A ni. Okay. Tapi kalau kita kira tekanan cecair pada titik A saja, kita pakai formula rho Hg saja. Okay. So itu satu konsep. Okay, sekarang ni kalau kita tengok situasi dia asalnya 0.4, so dia naik jadi 1.6. Kita nampak sini adalah isi padu dia berubah. Kan, isi padu berubah. Kan. Dan kita tengok pun sama juga, satu lagi tekanan dia berubah lah. Maksud bila dalam tekanannya, bila dia naik ke atas, tekanannya makin berkurang. So ada 2 di sini ada 2 kuantiti fizik yang berubah, P dengan V. So ini adalah hukum Boyle, iaitu P1 V1 sama dengan P2 V2. So kita anggap ni nombor 1, yang ni nombor 2. So berapa tekanan pada 1 P1? P1 adalah tekanan dalam cecair ni, iaitu 10 ni adalah tekanan atmosfera, campurkan dengan dalam air tu 0.4. Okay, sebab dia pakai metai. V1 dia adalah 0.4. Okay, kemudian P2 ni dia dah tiba kat permukaan air, so tekanan dia adalah 10 meter air kan. So isi padu dia adalah 1.6. Okay. Bukan 0.4, ini adalah H tambah dalam air kan, ni isi padu dia kan. So 10 tambah H 0.4 ni, so akan dapat 40. So H sama dengan 40 tolak 10, so awak akan dapat 30 meter. Okay, 30 meter C jawapannya. Okay, kemudian soalan nombor 7. Soalan nombor 7 kita kena tahu konsep ni lah kan, konsep merkuri ni awak belajar dalam tekanan ni. Okay. So kalau dia duduk dalam ni ada P, ni adalah P gas P gas. Okay,
Yang kalau kat luar ni adalah P atmosfera. P atmosfera. Okay. So dia ada 3 kedudukan sini 3 kedudukan. Kedudukan 1, kedudukan 2, kedudukan 3. Okay. So sekarang ni kita nak tahu P gas ni berapa. Tekanan dalam apa yang turus, yang tertutup ni. Yang ni merkuri Ini adalah merkuri. Okay. Biasanya dalam soalan ni dia akan menggunakan merkuri kan. So kita tahu bahawa tekanan atmosfera dalam unit merkuri kan adalah 76 cm. Okay, 76 cm Hg. Okay. So kalau dia merata macam ni, so dia punya fakta dia adalah P gas yang sama dengan P atm. Itu. Tekanan dalam ni, kan, kalau tanya tekanan dalam ni berapa, sama dengan tekanan atmosfera kalau kedudukannya macam tu. Okay, kalau kedudukan kedua ni pula, kan, kita tahu lah ni berat kan, so dia akan turun ke bawah kan. Dia akan turun ke bawah. So ini P gas P gas. So P gas ni macam, apa pula nilai dia? P gas sama dengan P atm tolakkan dengan H merkuri ni. Merkuri tinggi panjang merkuri tu. Okay, cuba bagi contoh lah. Misal kata P atm 76, contohnya panjang 3 cm misal kata. So P gas dalam ni adalah bernilai 76 tolak 3. So jawapannya 73 cm Hg macam tu. Okay, yang ni pula P gas ni kan. So kita tahu dia buat di turun bawah kan. So P gas, so lagi tu dia akan makin rapat lah. So tekanan akan makin bertambah. So P atm tambahkan dengan H merkuri. So ini fakta dia, ada 3 kedudukan. Okay. Okay, so kita tengok soalan dia. Kan. Okay, soalan dia kita tengok di kedudukan A kemudian kedudukan B Kita nampak yang akan berubah sini adalah P gas. P lah tekanan. Satu. Yang kedua yang kita nampak berubah adalah panjang ni. Panjang ni Panjang ni berubah. Yang ni adalah isi padu. Okay. Bukan isi padu lah. Kalau isi padu sebenarnya panjang kena darabkan dengan cross sectional area ni. Tapi dalam definisi secara operasi, okay, dia adalah panjang lah. Okay, so PB. PB maksudnya dia adalah hukum Boyle. So P1 V1 sama dengan P2 V2. So P1 berapa? P1 pada titik E lah. Ni 1, ni nombor 2. Okay. So P1 adalah P atmosfera lah 76. V1 dia 25. P2 berapa? P2 adalah sebab dia duduk macam ni kan. So kena tambah 76 tambah 5 kan. So V2 yang dia nak kan. So V2 sama dengan 23.45 23. Ni yang paling tepat sekali. Okay. Okay, seterusnya soalan nombor 8. Menunjukkan V T pada tekanan tetap. Okay. Berapakah nilai X? Ini VT berubah dia ni maksudnya kedudukan 1, ni kedudukan 2. VT adalah hukum Charles. Okay. Iaitu V per T 1 sama dengan V2 per T2. So V1 150 bagi T1. Ni T1 ni temperature ni kita bagi dalam degree Celsius, kita tukar kepada unit Kelvin dengan Kelvin. So 273 patutnya kena tambahkan sebab dia tolak situ, dia akan jadi tolak 23 sama dengan 300 bahagi X lah kan. Ni tolak ni maksudnya kena tolak lah. Okay, so kira. So kita akan dapat X sama dengan 500 Kelvin dia nak X dalam degree Celsius. So X dalam degree Celsius sama dengan 500 tolak 27 73 So kita akan dapat 22 227. Okay. Okay, soalan nombor 9 pula Okay, soalan nombor 9. Berapakah suhu udara terperangkap apabila panjang turus menjadi 10.5. Okay. Asalnya 10, lepas tu dia jadi 10.5. Ini adalah perubahannya adalah isi padu. Okay. Kemudian kita tahu dia berkait dengan suhu ni, temperature. So VT, so ni adalah hukum Charles. So hukum Charles.
So V1 per T1 sama dengan V2 per T2. So berapa V1? V1 dia adalah 10, T1 dia adalah suhu awal tadi lah, 27 kan. 27 kena tambah 27, 3 sama dengan V2 10.5. Okey, kemudian T2. So T2 awak akan dapat dalam unit Kelvin lah, kan. So dapat dalam unit Kelvin. So T dalam degree Celsius adalah 315.273 lah. So dapat 42 darjah Celsius. Okey, soalan nombor 10. Okey. Okey, ini dah nampak jelas lah, besar kecil kan. So ni adalah isi padu. Okey, kemudian dia tanya pasal suhu. Suhu. Masih lagi cas. Okey. Masih lagi hukum cas lah. And so V1 per T1 sama dengan V2 per T2. So pastikan tukar kepada Kelvin lah. And okey, so ni kalau awak kira, so T2 awak dapat 909 ni dalam unit Kelvin. Lepas tu kena tolak lah 27. Ni T2 dalam unit degree Celsius kena tolak 273. So dapatlah 636. So D jawapannya. Okey, kemudian nombor 13. Satu eksperimen dijalankan menyebabkan perubahan gas. Menunjukkan, okey, gram mereka menunjukkan, okey, sekarang ni ini kalau tengok ni tekanan dengan suhu ni hukum tekanan. Okey, hukum tekanan. Okey, hukum tekanan P dengan tekanan P dengan suhu dalam unit Kelvin, kan, kita tahu dia akan berkadar langsungnya. Okey, tapi kalau di dalam degree Celsius, P dalam degree Celsius dia akan ada absolute zero sini. Okey, macam tu. Okey, so jawapannya adalah D lah, sebab dia nak dalam degree Celsius. Okey. Okey, untuk topik 41 keseimbangan terma ada satu soalan saja yang nak dibincangkan, soalan nombor 5. Okey, so dia dimasukkan sini yang graf manakah benar bila air tersebut dicampur tu mencapai keseimbangan terma. So kita tahu bahawa dia kalau suhu 80 kan, suhu 80, suhu 30. So bila dia mencapai keseimbangan terma ni, suhunya mesti di antara ni lah, di antara 30 dengan 80. Okey. So dia tak mungkin 30 dia dan tak mungkin 80. So 80 sini, so yang ni salah, yang ni 30, yang ni salah. So antara dua jawapan sajalah, sama ada B dan juga C. Okey. So yang mana satu kan, kalau kita tengok lebih kurang aja ni. Okey, dia lebih kurang saja. Okey, so jawapan yang paling tepat adalah, kalau kita tengok lengkung ni, yang ni dia naik sampai ke atas ni. Okey. Okey, dia naik sampai ke atas ni, kalau kita tengok ni mungkin dia dekat-dekat dengan 70. Kan? Yang ini di bawah sikit lah, mungkin dalam 40 itu lah. 40-50 itulah. Kan? 40 ataupun 50. Okey. So ingat, suhu asalnya 80. Takkan dia boleh stay panas je kan selepas keseimbangan terma. Kan? So tak mungkin dia duduk kat belah atas. So dia mesti belah bawah ni lah. So yang paling tepat adalah C lah. Muatan haba muatan haba. Okay, ada dua soalan ni. Okay, soalan yang pertama ni soalan nombor 2. Okay. So dalam topik ni dia ada dua perkataan ni. So satu adalah muatan haba. Kan? Perkataan muatan haba. Satu lagi adalah muatan haba tentu. Kan? Ni C besar, yang ni C kecil. Kan? Okay, muatan haba ni maksudnya kalau C-nya besar, kan, C-nya besar, kan, besar, kalau besar maksudnya cepat untuk dia naikkan. Cepat untuk naikkan suhu sebanyak 1 degree Celsius. Okay? Lebih cepatlah, lebih senang dia nak naik ataupun dia nak turun. Okay? Kalau C-nya besar. C-nya kecil, dia akan lambatlah untuk naik dan turunkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius. Okay, tapi dalam muatan haba tentu ni pula dia merujuk kepada
1 kilogram bahan saja, kan? 1 kilogram saja. Okay, kalau berbeza, dia akan ambil 1 kilogram bahan saja. Okay. So ini dia ada kecil badan besar jugalah, kan? Okay, kalau muatan habanya adalah kecil, muatan haba tertentunya kecil nilai dia, kan, dia akan cepat panas. Okay. Dia akan cepat panas. Dan kalau dia dah panas, dia akan cepat sejuk juga. Dia cepat untuk sejuk. Okay. Naik ataupun turun suhu dia tu adalah cepat. Yang ini sebaliknya lah kalau besar. Okay, sebaliknya. Okay, merujuk kepada soalan ini, dia buat perbandingan ni, tapi dia punya ayat perkataannya adalah muatan haba saja. Okay, muatan haba. Ni muatan haba IT ni dah tentu salah lah. Yang antara E dan B saja. Okay. Jika cakap tadi, kalau muatan haba besar, dia cepat naik ataupun cepat turun. Dia tengok suhu dia, asalnya 80. Asalnya 80. Ni dah mungkin jadi 60. Ini mungkin jadi 30 apa. Kan? So, yang ni lambat turun lah ni. Lambat turun. Okay. So, kalau lambat turun, muatan haba dia rendah lah. Kan? So, kata ni muatan haba saja. Bukan muatan haba tentu, muatan haba rendah. Yang ni, muatan haba dia tinggi lah. Kan? So, Y muatan haba tinggi. Y muatan haba tinggi. Yang ni muatan haba rendah. Okay, so jawapannya adalah B. Okay, seterusnya soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 ni kita akan pakai formula ni lah. Q equal to MC theta ni lah. Kan? Cuma sekarang dia kata jisim sama. So, M ni sama lah. Sama semua. Kan? Q dia berbeza. Kan? Ni perubahan suhu ni. Perubahan suhu ni maksudnya 50 tolak 25, 80 tolak 25, 100 tolak 25. So, awak kira lah. Kan? Okay, kira CW. Contohnya CW ni. Kan? Okay, cikgu kira untuk W. Kan? Okay, untuk W. Untuk W. Kan? Q dia 1,300 sama dengan M dia samalah. Kita anggap dia sebagai 1 lah. Kan? Okay, C dia nak dapatkan, yang kita nak dapatkan. Okay, yang ini 50 tolak 25. So, kita akan dapat C dia. Okay, so kalau kita kira ni, kita akan dapat ni lah. Sini CW 452, 130, 387, 325. So, muatan haba tentu paling tinggi adalah ni lah, CW lah. So, jawapannya adalah A. Okey, haba pendam pula. Haba pendam pun sama, ada 2 soalan juga. Kan? Okey, yang pertamanya soalan nombor 6. Okey. Graf yang manakah menunjukkan hubungan suhu melawan masa yang betul? Okey. So, kalau kita tengok bentuk ini, kedua-duanya adalah bentuknya lebih kurang sama. Kan? Okey, bentuknya sama. Okey. Okey. Ini jisim dia kecil. Okey. Jisim dia kecil. So, bila jisim kecil ni, dia akan cepat sikit lah untuk cair. Cepat untuk cair. Ini jisimnya besar. Kan? Dia lambat sikit untuk cair. Okey. Okey. So, kalau kita tengok, kan, dekat sini ni dia ambil masa yang sama untuk cair. Kan? So, ni dah tentu salah. Kan? So, tinggal 2 lagi lah. A dan B. Okay. So, ni M. M, nampak? Dia, masa dia ambil masa yang pendek lah untuk dia cair. Kan? Okay. Yang ni pun masih sama lagi. Okay, masih sama. Okay. Kemudian, ni dia nak tukar fasa. Ni dia tukar fasa, dia ambil 2. Yang ni dia ambil sebanyak 3 kan? 3. Ni 2. Yang ni dia ambil sebanyak sampai 4 lah. Sampai 4 dia ambil. Okey, ni tadi ambil 3 untuk cair, ni ambil 4. So, yang ni dia lebih logik sikit lah. Okey, lebih logik. Okey. Kemudian,
dia punya suhu naik ni pun, kita tengok yang M besar ni dia tak sampai 5 darjah Celsius kan. Okay. So yang ni tengok dia dah menyamai yang M tadi kan, dia dah menyamai M. Okay. Yang ni ambil masa lebih lama untuk dia mencair kan. Okay. So yang lebih tepat adalah B. Okay, soalan terakhir ni soalan nombor 12 Okay, soalan nombor 12. Okay. Kita tengok yang pertama ni. Okay. Kalau kita tengok ni adalah steam Steam ni dah paling tinggi lah kan. So kita dia punya perubahan dia pepejal, pergi cecair, pergi kepada gas kan. So bila dia jadi steam ni, apa yang dia akan bertukar, dia akan pergi jadi cecair lah kan. Dia akan jadi cecair. So steam nak jadi cecair kan, steam nak jadi cecair ni dia akan bebas. Okay, dia akan bebas haba. Okay. Okay, air mendidih pula. Air mendidih ni masa dia dalam keadaan dia masih lagi keadaan cecair. Okay, so bila dia lagi cecair, dia akan nak jadi gas. So bila nak jadi gas, cecair nak jadi gas ni dia akan serap. Okay, dia akan serap haba. Okay. So ini konsep yang awak kena tahu ni. Okay. So kita tengok So bila tangan kita terkena air yang mendidih, tadi nampak dia serap haba. Maksudnya dia memanglah panas kan, tapi dalam masa yang sama dia serap haba daripada tangan ni untuk dia ubah fasa jadi gas. Okay. Dia serap haba daripada kita. Dia serap haba daripada haba kita. Okay. Kalau kita tengok yang situasi kedua ni, steam ni kita dah tahulah dia dah memang panas kan. Tapi dalam masa yang sama, steam ni dia nak jadi cecair. So dia nak cecair, dia bebaskan haba. So dia kat sini pun akan ada haba terbebas. So dekat sini tangan ni akan dapat dua haba. Satu haba panas daripada steam, yang kedua adalah haba akibat perubahan fasa. Yang tangan pula ni dia akan hanya dapat panas daripada air yang kita nak tukar cecair kepada gas saja. Okay. Itu saja. Okay. So maksudnya dia hanya dapat ni, tangan kita hanya dapat satu haba. So yang situasi yang kedua adalah yang bila dia dapat dua jenis haba ni, yang dia akan melecut tu. Okay. So pilihan jawapan air mendidih menghilangkan haba kesedaran. Okay. Dia maksud menghilangkan haba kesedaran, maksud dia keluarkan haba daripada tangan kita ni. So pilihan jawapannya adalah A. Air mendidih membebaskan haba kepada mangsa. Air mendidih membebaskan haba. Salah Air yang mendidih dia akan berserap haba untuk ditukar cecair kepada gas. Steam mempunyai suhu yang lebih tinggi daripada suhu air. Okay, pada tahap ini sebenarnya suhunya adalah tetap sama 100 darjah Celsius.